Baik, pengundi baru dilihat teruja untuk mengundi buat kali pertama. Namun apa yang menjadi kebimbangannya adalah jika mereka benar-benar faham dengan pilihan yang dilakukan mereka. Bagaimanapun, fellow kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, secara keseluruhannya perkembangan ini sebenarnya baik jika dilihat dari aspek demokrasi. Pada perspektif yang positif, kesediaan mereka untuk mengundi itu dengan data-data yang menyaksikan kesediaan itu berada di tahap yang tinggi, ya, sekitar 80 sehingga 90%, maka untuk perspektif demokrasi dan pendemokrasian, saya rasa ini sudah satu dianggap sebagai baik dalam kita baru pertama kali untuk melihat pengundi 18 ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara. Setelah apa yang kita saksikan di Johor, dilihat pengundi ketika itu tidak keluar mengundi walaupun itulah pertama kali undi 18 dan undi automatik itu dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Jelasnya, tidak ada satu formula terbaik untuk mana-mana individu menentukan pilihan. Namun beliau melihat anak muda terutamanya lebih cenderung memilih calon yang dikenali. Kebanyakan mereka lebih suka melihat calon yang biasa mereka lihat dan yang paling penting mereka merasakan calon ini benar-benar hidup di kalangan mereka, bukan calon yang datang daripada mana-mana kawasan yang tak pernah nampak, yang tak pernah dengar nama, tiba-tiba dicalonkan di situ. Ini mereka tidak mahu. Daripada hanya bermula sekadar hobi, siapa menyangka tanah pertanian yang terbiar akhirnya muncul bukan sahaja sebuah pusat pelancongan, malah menjadi venue kejohanan memanah berkuda bertaraf dunia yang cukup dikenali. Betul, Fahmi? Betul. Dan sempena Malaysia memilih wartawan Nesro Awani, Raja Hisham Raja Zaid mendekati penggiat projek agro pelancongan di Sri Menanti, Negeri Sembilan. Raja Hisham ada perinciannya. Teruskan dengan laporan. Silakan, Raja. Baik, terima kasih Nina dan juga Fahmi di studio Bukit Jalil. Jika kita memperkatakan story sebelum ini, Profesor Mujibu ada menyebutkan bahawa menyentuh mengenai soal pengundi muda dan juga anak-anak muda. Ini juga berkaitan dengan golongan-golongan belia dan golongan muda sebenarnya yang berada di sekitar Negeri Sembilan ini. Jika kita melihat topografi dan juga geografi Negeri Sembilan ini, sememangnya daripada kawasan-kawasan yang telah pun saya dan juru kamera Rozi Muhammad Saman menjelajahi beberapa kawasan termasuklah di Rembau, di Kuala Pilah, di Rompin, di Jempol, kita akan menyaksikan sekeliling mereka, penduduk-penduduk ini adalah disekelilingi oleh hutan-hutan, bukit bakau dan sebagainya. Sebahagian daripada cerita-cerita setempat membabitkan golongan-golongan muda ini telah pun saya muatkan dalam buletin-buletin Awani dan dalam edisi-edisi sebelumnya, di mana adanya usahawan-usahawan yang telah mengadaptasikan perkara-perkara di sekeliling mereka, keindahan alam semula jadi itu menjadi sumber pendapatan mereka. Termasuklah ada yang menternak udang gala, ada yang menjadikan perusahaan rumput sebagai option ataupun alternatif kepada dedak yang kini meningkat naik menjadi sumber pendapatan mereka. Tetapi ini salah satu story yang ataupun cerita yang saya sempat titipkan dan boleh kita kongsikan di sini, Nina dan juga Fahmi, mengenai usaha anak muda yang begitu jauh melihat potensi dan prospek yang dimiliki walaupun tinggal di pedalaman. Anak muda Muhammad Akmal yang tinggal di Sri Menanti mungkin menjadi salah satu contoh yang boleh ke golongan-golongan belia ikuti, di mana walaupun bermula dengan hobi untuk menjadikan sukan memanah berkuda itu sebagai hobi asal, tetapi beliau melihat bahawa aktiviti ini boleh dijadikan sumber pendapatan jika kena pada caranya dan mempunyai kreativiti yang bertepatan dengan kehendak pasaran yang sedia ada. Dan tanah pertanian lebih kurang 40 hektar yang dimiliki oleh ahli keluarga Muhammad Akmal digunakan sebaik mungkin, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin daripada menjadi tanah pertanian yang terbiar, akhirnya digelar ladang alam warisan yang begitu popular ketika ini. Malah ladang alam warisan ini bukan saja menyajikan pakej percutian yang menarik dari sudut glampingnya, dari sudut provide pelbagai aktiviti menarik, ATV dan sebagainya, tetapi pernah juga menjadi venue kepada kejohanan memanah berkuda peringkat antarabangsa, sehingga kan 15
negara turut mengambil bahagian dan menyerbu di mana lokasi ladang alam warisan ini iaitu di Seri Menanti. Dan anak muda ini sebenarnya bukan sahaja memiliki daya usahawan ataupun prospek diri yang agak tinggi sebenarnya, walaupun berkelulusan sarjana muda pemasaran. Beliau melihat potensi untuk menterjemahkan hobi itu menjadi satu sumber pendapatan yang cukup lumayan. Mungkin kita boleh titipkan sedikit rakaman awal mengenai temu bual saya dengan Muhammad Akmal ni. Di ladang ni sebenarnya kita menawarkan percutian berpengisian sebenarnya. Jadi di ladang alam warisan ni kalian boleh datang untuk stay di glamping kami, glamping alam warisan. Jadi dalam glamping ni kita ada sediakan aktiviti yang sangat menarik lah. Kita boleh naik ATV, kita boleh ke jeram, kita boleh naik kuda, kita boleh memanah, kita boleh tengok macam mana kehidupan di dalam sebuah ladang. Ada kambing, ada ayam, ada itik. Jadi ada kudanya kan. Jadi ini semestinya menjanjikan satu pengisian lah. Jadi selain daripada hanya bersuka, tapi kita akan cuba sedaya upaya menyampaikan pengisian di dalam tu. Jadi kita nak orang, banyak aha moment lah di ladang ni. Okey, Akmal, berkongsi pengalaman saya dengan usahawan muda ini yang berada di daerah Kuala Pilah iaitu di Seri Menanti, Nina dan juga Akmal dan juga Fahmi. Untuk pengetahuan anda berdua, beliau ini bukan sahaja usahawan yang mempunyai prospek memajukan diri yang agak tinggi, tetapi beliau juga adalah antara juara dunia sukan memanah berkuda. Jadi tidak heranlah beliau kini menjadi rujukan kepada peminat-peminat sukan memanah berkuda dari seluruh pelosok dunia. Dan ini adalah salah satu contoh daya usaha ataupun kreativiti yang boleh diterjemahkan sebagai penduduk tempatan orang golongan muda, di mana mungkin sebahagian mereka tidak mempunyai keupayaan itu, tapi ada sebahagian mereka yang boleh melihat bahawa potensi keliling mereka, persekitaran mereka yang boleh dijadikan sumber pendapatan. Walaupun ketika ini mungkin kita boleh katakan bahawa ramai golongan muda yang lebih berminat untuk berhijrah ke kota-kota yang lebih besar untuk mencari pekerjaan. Mungkin disebabkan beberapa faktor, termasuk juga ruang ataupun peluang pekerjaan yang mungkin tidak terdapat di daerah mereka. Tetapi tidak kurang juga sebenarnya kalau kita melihat dari sisi geografi di Negeri Sembilan ini, banyak juga sebenarnya anak-anak muda yang telah menceburkan diri dalam perusahaan walaupun daripada produk-produk hiliran bermula asalnya, tetapi lama-kelamaan perniagaan mereka itu boleh dilebarkan lagi menerusi marketing ataupun pemasaran yang betul dengan akses internet yang boleh dilakukan secara bebas ketika ini. Dan itulah yang dijadikan kebanyakan usahawan-usahawan platform untuk memajukan diri di sekitar daerah-daerah di Negeri Sembilan ini. Dan bercakap mengenai peluang pekerjaan dan juga sumber pendapatan, sempat juga Akmal ini berkongsikan mungkin tips ataupun kaedah yang betul sebagai anak muda yang tinggal di kawasan pedalaman yang mungkin tidak melihat prospek diri mereka masing-masing. Tetapi betul juga apa yang dikatakan oleh Akmal ini. Sebenarnya jika ada kemahuan dan kreativiti inovatif dalam diri, apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling mereka boleh dijadikan sumber pendapatan. Kita dengarkan sedikit tips daripada beliau. Kepada golongan muda di luar sana, saya mengharapkan kepada anda, you don't have to search far. Tak perlu nak tengok jauh pun sebenarnya. Dekat kampung kita boleh kita bangunkan sendiri. Sebab hari ini dengan akses kepada teknologi internet, dengan apa yang ada di tangan anda, teknologi telefon kita ni sebenarnya kita boleh bawa orang datang. Dan memang orang nak travel dan memang orang mencari satu keunikan. Jadi be kreatif, kan? Be inovatif, kan? Even dalam kelapa sawit pun kita boleh buat kafe sebenarnya. Bermula dengan modal yang tidaklah begitu besar untuk memulakan perniagaan. Walaupun begitu, ialah dana-dana kerajaan dan bantuan-bantuan dari kerajaan juga diperolehi oleh usahawan muda ini. Mungkin daripada kecil sehinggalah menurut beliau apa yang dia kongsikan bersama Astro Awani, sehinggalah ketika ini beliau telah melaburkan lebih kurang 10 juta ringgit, membabitkan 40 hektar luas kawasan ladang alam warisan itu. Dan sememangnya apa yang kita dapati dan kita kunjungi memang menarik, damai, tenang. Siapa yang mencari, terutamanya pelancong-pelancong ataupun pengunjung yang mencari pakej percutian yang mendamaikan, mengambil keunikan agro pelancongan itu sendiri,
bolehlah ke Taman Ladang Alam Warisan ini. Okey, Fahmi dan juga Nina, itu saja yang boleh kita kongsikan bersama bersempena dengan Malaysia Memilih PRU ke-15 dari Negeri Sembilan ini. Kembali bersama Fahmi dan juga Nina di studio di Bukit Jalil. Silakan.